الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم أما بعد قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم Ali Imran ayat 164. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurulillah. Kita panjatkan setinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya setaufik dan hidayah daripadanya jualah. Maka kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini untuk berhimpun dan berkumpul di rumah Allah. Dan hari ini alhamdulillah kita berada dalam bulan-bulan yang disebut sebagai bulan sambutan Maulid Rasul, yang kebiasaannya kita menyambut kedatangan Maulid Rasul ini pada tanggal 12 Rabiul Awal. Pun begitu, berlaku khilaf di kalangan para ulama berkenaan tarikh bilakah berlakunya Maulid Rasul tersebut, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana catatan tarikh ini secara tepatnya hanya berlaku selepas daripada zaman khilafah, zaman khalifah yang 4. Adapun sebelum daripada itu, sebab itu berlakunya khilaf bilakah tarikh berlakunya kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang saya baca daripada surah Ali Imran ayat 164, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita suatu gambaran bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan oleh Allah taala itu sebagai minnah. Apa makna minnah? Minnah ni maknanya anugerah daripada Allah. Allah sebut laqad mannallah, telah Allah beri anugerah. Selain kita sebut Nabi ni qudwah, contoh, uswah, ikutan. Qudwah ni pimpinan, uswah ni contoh, ikutan. Nabi juga kita sebut sebagai rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmah. Qudwah, uswah, rahmah. Nabi juga disebut dalam ayat ini sebagai minnah. Apa makna minnah? Minnah maknanya anugerah, bukan minah. Minah lain. Minnah, minnah ni maknanya anugerah. Allah sebut laqad mannallah alal mu'minin. Allah bagi tahu bahawa telah kami beri anugerah kepada orang yang beriman. Maknanya dirasai kehadiran Nabi ini sebagai anugerah hanyalah kepada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka yang tidak beriman tidak merasakan kehadiran Nabi ini sebagai satu anugerah. Dan manusia yang merasai betapa besarnya nilai sesuatu anugerah bergantung kepada bagaimana manusia itu menghargai anugerah yang diberikan kepada dia. Macam kita kerja kerajaan dapat APC, anugerah perkhidmatan cemerlang. Tiap-tiap tahun gele-gele. Bukanlah anugerah kalau tiap-tiap tahun gele tu. Gele-gele orang lain dapat, orang lain dapat. Dah dapat ni tak dapat lagi dah. Dapat anugerah. Bagi seorang yang bekerja dalam sektor kerajaan, beroleh anugerah perkhidmatan cemerlang, ia rasa sebagai satu pengiktirafan. Ia rasa ia satu nilaian yang besar pada dia. Dan bagi kita orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, kedatangan Nabi itu, pengutusan Nabi itu, Allah kata anugerah kepada mereka yang beriman kepada Allah. Is ba'asa fihim rasulan min anfusihim.
dengan Allah mengutuskan seorang rasul daripada kalangan mereka. Ada ulama yang menyebut daripada berdasarkan tafsiran, min anfusihim merujuk pertama manusia ni dari kalangan bashar, manusia. Allah tidak hantar rasul ni di kalangan para malaikat. Kalau rasul diutus di kalangan para malaikat, nescaya manusia sukar untuk meniru perbuatan rasul tersebut. Maka rasul itu diutus di kalangan manusia supaya ia boleh dicontohi, ia boleh diikuti. Tidak ada alasan manusia tidak boleh mengikut rasul melainkan kerana hawa nafsu mereka semata-mata. Jadi Allah beri anugerah seorang rasul diutuskan dari kalangan manusia, yang tugas rasul ini Allah sebut ada 3 perkara. Pertama, yatlu alaihim ayatihi, menyampaikan tanda-tanda kebesaran Allah. Yatlu alaihim ayatihi, menyampaikan tanda-tanda kebesaran Allah. Wa yuzakkihim, tugas Nabi ini juga adalah untuk tazkiyah, untuk penyucian jiwa manusia. Pengutusan Rasul untuk menyucikan jiwa manusia. Bagaimana jiwa manusia ini nak dicuci, dibersihkan. Dan yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka manusia ini akan Alkitab, iaitu Al-Quran, wal hikmah, iaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ayat ini Allah sambung lagi dengan menyebut, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, sedangkan kamu sebelum kedatangan Nabi berada dalam keadaan kesesatan yang nyata. Baik. Jadi tuan-tuan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi sekalian, ini pengganti ni, bukan yang real punya. Jadi ganti ni dia tak sama yang macam yang real lah. Tapi insya-Allah sementara tunggu waktu masuk isyak ni kira boleh jalan lah tuan-tuan. Dia macam tayar spare lah kan. Setakat tayar spare ni boleh lopeh pergi bengkel kira okey lah tuan-tuan kan. Walaupun tak sama macam tayar asli, tak boleh nak lonjan 180. Tayar spare ni takat-takat lopeh, jangan bertolak, sudah tu je lah. Nak sebutnya di sini bahawa kedatangan Nabi SAW ini Allah menyebut dalam ayat surah Ali Imran 164 ini dengan 3 tugas. Pertama, mengajar manusia tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Kerana manusia ini mampu melihat tetapi tidak mampu menafsirkan. Kemana nak dibawa tanda-tanda kebesaran Allah ini untuk dilihat bahawa Allah Ta'ala lah yang mencipta, Allah lah yang mentadbir. Ayatullah ini, tanda-tanda kebesaran Allah ni dia ada 2 jenis. Satu disebut dengan ayatullahil maqru'ah, ayat-ayat Allah yang bertulis seperti Al-Quran, dan disebut dengan ayatullahil manzurah, ayat-ayat Allah yang dilihat. Tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala ini boleh dilihat, boleh diketahui pertama melalui bacaan, iaitu Al-Quran. Jadi kita baca Quran, pembacaan Al-Quran itu mendekatkan kita kepada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu siapa pun yang cuba mencabar mukjizat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, nescaya mereka akan dikalahkan dan dilemahkan. Al-Quran itu mukjizat yang turun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana sifatnya mukjizat ni, siapa saja cabar mukjizat, dia akan kalah. Cabar Quran, manusia yang cabar Quran ni, dia tak menang dah tuan-tuan. Walaupun mungkin dia mampu menguasai media, menguasai audien dan sebagainya, tapi hakikatnya dia tak akan menang lawan Al-Quran. Kerana mukjizat ni datang daripada Allah Ta'ala. Mukjizat ni Allah turunkan kepada para nabi ni, ada yang bersifat hissi, ada yang bersifat maknawi. Yang bersifat hissi ni sekali datang habis. Tapi yang bersifat maknawi ni dia berterusan sampai ke hari ini. Dan para ulama menyebut mukjizat maknawi hanya ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu mukjizat Al-Quran dan mukjizat Isra wal Mi'raj, disebut sebagai mukjizat maknawi. Sebab itu siapa pun yang cuba mencabar keilmuan baik,
kandungan yang ada dalam Quran, sejarahnya daripada zaman Nabi dulu sampailah ke hari ini, manusia tidak pernah menang lawan Al-Quran. Manusia tidak mampu mencabar Al-Quran. Zaman Nabi dulu satu orang lelaki namanya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ni adalah seorang pakar bahasa. Di kalangan orang Arab Quraisy, dia antara pakar bahasa. Walid bin Mughirah ni adalah bapa kepada Khalid Al-Walid. Walid bin Mughirah ni dia ada 10 orang anak lelaki. Zaman jahiliyah ni, kalau ada anak yang ramai, dia nisbahkan anak ramai ni pada anak lelaki. Anak perempuan dia tak ngaku anak. Ini zaman jahiliyah. Walid bin Mughirah dihantar oleh Abu Jahal. Abu Jahal hantar dia sebagai perutusan untuk berunding dengan Nabi Muhammad. Lalu Walid bin Mughirah ni seorang pakar bahasa, harta yang banyak, pangkat pun ada, jawatan pun boleh tahan tinggi dia. Maka dia dihantar jumpa Nabi. Dia berhujahlah dengan Nabi Muhammad, ya Muhammad, kalau kau nak kaya bagian-bagian kami boleh beri kekayaan kepada kau. Kalau kau nak harta kami boleh bagi harta, kalau kau nak itu bagian-bagian. Apalah kau merosakkan amalan datuk nenek moyang kita dulu. Ajaran yang kau bawa ini, kata dia, boleh menyebabkan kita berpecah belah. Lalu Nabi tanya, selesai Walid bin Mughirah bercakap, Nabi tanya, dah habis dah? Walid kata dah. Sekarang kata Nabi, kau dengar pula aku cakap. Nabi membaca ayat daripada surah Fussilat. Nabi baca ayat daripada surah Fussilat. Tengah-tengah Nabi baca ni, Walid bin Mughirah kata, jangan baca lagi. Sudah, cukup, kata dia. Kalau kau baca lagi, makin aku bergotar hati aku, kata dia. Sebab dia ni pakar bahasa. Dia tahu ucapan yang dibaca oleh Nabi ini bukan ucapan manusia biasa, tapi datang daripada yang maha hebat. Nabi meneruskan bacaan itu sehinggalah pada ayat sajadah, ayat tilawah, sampai sudah. Walid bin Mughirah akhirnya balik tak bergalau. Bila balik tak bergalau ni, Poi tak berjemput, balik tak bergalau. Balik tak bergalau, balik. Bila balik, lama dia duduk kat rumah. Tak datang-datang sidang DUN. Sidang parlimen tak datang-datang. Orang pun jadi risau. Abu Jahal ni pun risau. Apa hal pula lah Walid kita dah hantar ni, tak datang-datang mesyuarat di Darun Nadwah ni. Lalu Abu Jahal pergi jumpa dia. Wahai Walid bin Mughirah, kami dah hantar kau ni sebagai utusan pergi berunding dengan Muhammad. Apa keputusannya? Kata Walid bin Mughirah, wahai Abu Jahal, kata dia, aku ada 2 cadangan, kata dia. Yang pertama, marilah kita beriman dengan Muhammad, kata dia. Kata Walid bin Mughirah, mari kita beriman dengan Muhammad, kata dia. Sebab tidak ada manusia yang mampu untuk mencabar apa yang dia bawa. Terperanjat khinzir dia, Abu Jahal ni. Bukan boruk lagi dah. Kata Abu Jahal, kalau itulah gaya aku hantar kau, itu jawapan kau beri, baik tak payah pergi. Kalaupun, kata Walid bin Mughirah, kalau tak nak lawan, kata dia, kalau kau tak nak beriman dengan dia, kita jangan lawan dia. Kenapa pula? Aku nampak satu hari nanti dia akan menang juga. Kalau kita tak lawan lagi baik, kata dia. So, kalau dia menang, kita boleh claim. Kita boleh claim kat dia. Dia tu saudara aku tu, tahu tak? Itu boleh tidak. Jangan lawan. Jadi kita follow dia. Kata Abu Jahal, apa yang telah merasuk kau, wahai Walid bin Mughirah? Lalu kata Abu Jahal, maukah kau seluruh kekayaan kau itu ditarik? Atau maukah kau kekayaan kau ditambah lagi? Kata Abu Jahal. Abu Jahal ni dia pegang khazanah nasional tu. Kaya sungguh dia. Maknanya dia boleh tarik kekayaan Walid dan dia boleh bagi Walid 2 kali kekayaan yang sedia ada sekarang. Akhirnya Walid bin Mughirah ni kata apa? Kalau macam tu, kata dia, apa kata kita gelarkan saja Muhammad ni sihir, kata dia. Ahli sihir. Tuan-tuan, sebab bila orang dengar yang cakap Muhammad ni akan beriman dengan Muhammad, akan ikut cakap Muhammad, kata dia.
Kau macam tu gayanya sihir lah tu, kata dia. Nak tuduh lebih-lebih tak berani, katalah dia ahli sihir, senang. Dilabelnya Nabi Muhammad sebagai ahli sihir. Kita ingatkan label-melabel ni zaman hari ni ya. Zaman Nabi dulu dah kena label dah. Nabi lagi awal kena label. Label dengan ahli sihir. Kita ni setakat orang kata ustaz cari makan ni, label-label tu biasa. Itu ustaz tu cari makan tu, kata dia. Memanglah cari makan, siapa cari pasal? Yang pergi cari pasal buat apa? Di labelnya Nabi dengan gelaran ahli sihir. Sedangkan Walid bin Mughirah mendengar sendiri kalam yang keluar daripada Nabi, Quran. Dia yakin kebenaran Quran, tapi kerana kepentingan dia terpaksa bercakap lain daripada keyakinan yang datang daripada hati dia. Ini Al-Quran, tuan-tuan. Siapa pun yang mencabar mu'jizat Quran ni, nescaya dia tidak akan menemui jalan kemenangan. Akhirnya mereka akan kalah dan akhirnya mereka akan beriman akur kepada kebenaran Quran. Ini ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Ada jenis ayatullah ini disebut ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah ini sebagai ayatullahil manzurah. Tanda-tanda kebesaran Allah yang dilihat. Bila kita tengok, kita faham. Bila kita tengok, kita tahu ini tanda kebesaran Allah. Contohnya lah, banyaklah. Kita tengok awan, kita tengok alam, kita tengok kejadian Allah. Semuanya ini adalah tanda-tanda ayatullahil manzurah yang bila kita tengok kita akan akur bahawa Allah yang maha berkuasa. Sebab itu bila turunnya wahyu yang pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Para ulama sirah menyebut bahawa baca di sini adalah baca apa? Bukan baca ayat yang bertulis, sebab Nabi seorang ummi, tak pandai membaca dan tak pandai menulis. Apakah Allah tidak mengetahui yang Nabi tak pandai baca? Allah maha mengetahui Nabi ummi, tak pandai baca. Tapi ingat, umminya Nabi tak pandai membaca adalah satu kelebihan, adalah satu hujah. Kenapa? Kalau Nabi pandai baca dan pandai menulis, nescaya akan ada orang mendakwa Quran itu tulisan Nabi, hasil pembacaan Nabi. Tapi bila Nabi ni ummi, tak reti membaca dan tak reti menulis, ia hujah Quran itu memang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila Nabi ini disuruh membaca, Nabi tak boleh baca. Jadi apabila Nabi tak boleh baca ini, para ulama sirah menyebut bahawa baca di sini bukan baca yang bertulis. Baca yang bertulis ini biasa. Dilarang apa ni, sila tutup handphone, kata dia. Seruan Allah lebih penting dari seruan yang lain, kata dia. Tengah-tengah semayang bunyi juga handphone. Kan? Bunyi juga handphone. Itu tak reti baca punya orang lah tu. Kan? Masuk tandas dia tulis, ada kucing, ada tikus, kata. Sudah kencing, harap jirus, kata dia. Kan? Dia tulis itu arahan suruh jirus lepas kencing. Kan? Tak dijirus ya. Tu tanda tak reti baca lah punya orang tu. Ini baca ayat bertulis. Ada jenis baca ayat yang dilihat. Contohnya awan mondong. Apa kita baca? Hari nak hujan. Ada tulis ke awan tu? Standby. Kejap lagi hujan nak turun. Angkat kain di jemuran. Dah tak ada. Kita faham. Tengok awan mondong, itu tanda hari nak hujan. Tengok muka tuan-tuan goram ya. Cenia dah tengok penceramah kan? Dia tengok penceramah dah cenia tengoklah. Itu tanda suruh berhenti lah tu. Itu ayatullah manzurah juga tu. Tengok faham. Ataupun dah mula kotuk-kotuk lutut. Dah mula dah cenia. Itu ceramah-ceramah dia dah cenia dah kan. Itu tanda suruh berhenti lah tu. Kalau kita tak berhenti, yang tumbuk lutut ni ditumbuk muka kita nanti. InsyaAllah sini tak ada masalah. Saya di Perseremban tuan-tuan, dekat sejam juga perjalanan. Kalau kuliah 45 minit tak padan. Tak padan. 45 minit tuan-tuan nak beri saya kuliah, mana padan. Daripada perjalanan dah sejam dah. Kuliah 45 minit tak padan. Kan balik kan sejam lagi, 2 jam. Kuliah 45 minit. Tak padan. Kurang-kurangnya sampai 12.30 baru saya berhenti insya-Allah. Boleh tuan Oh, semangat orang sini. Saya pun tahan lama-lama duduk dalam ni, aircon.
Duduk selesa ikon. Ngantuk kita lolap, apa ada hal? Betul tak? Siapa nak marah tuan-tuan lolap waktu tengah kuliah ni? Penceramah nak marah? Lantak dia lah. Tak apa. Saya benarkan tuan-tuan nak tidur, tidurlah. Jadi masalah. Kalau ngantuk, tidur. Apa nak buat? Ada orang kadang-kadang terpaksa boleh tilam maha-maha nak tidur. Kita tak payah tilam, Allah beri anugerah boleh tidur. Orang kena boleh tilam vono 12,000, 30,000, nak boleh bagi lolap, tak lolap-lolap. Kita ni tak payah tilam sambil orang kuliah boleh lolap. Tu tak anugerah ke tu? Itu anugerah tu tuan-tuan. Bukan semua orang dapat nikmat tidur ni. Kan? Baik. Orang nak boleh tidur ni, dia tak boleh terlampau seronok, tak boleh terlampau gelisah. Sebab tu dia tak boleh tidur. Bila terlampau seronok pun tak boleh tidur. Terlampau gelisah pun tak boleh tidur. Masa bila boleh tidur? Waktu tenang. Tak terlampau gembira, tak terlampau gelisah. Tenang. Bila tenang, kan lolap. Masa bila tenang? Masa khutbah Jumaat. Masa dengar ceramah. Time tu tenang. Lolap lah nak buat macam mana kan? Bukan kita berniat daripada rumah nak tidur, dah tertidur nak buat macam mana kan? Baik. Ini mukadimah, belum start lagi ni. Baik. Kemudian Allah menyebut wa yuzakkihim. Tugas Nabi yang kedua sebagai tazkiyah, penyucian jiwa. Nabi mengajar manusia ini bagaimana nak menyucikan jiwa. Kenapa? Maksud hidup manusia ini nanti nak menghadap Allah dengan jiwa, bukan dengan jasadnya. Sebab itu Allah kata yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Melainkan mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera, jiwa yang dibawanya. Allah masukkan kita dalam syurga dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kepada Tuhanmu yang meredai. Kamu redha pada Allah, Allah redha pada kamu. Akhirnya masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana maksud daripada penciptaan manusia ini, Allah Ta'ala nak tengok jiwa manusia itu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak tengok pada rupa parah kamu. Allah tak tengok pada jasad kamu. Luaran kita ni Allah tak tengok tuan-tuan. Yalah, walaupun luaran tak tengok, jangan tak pakai baju pula. Ni apa pula bolengnya semayang ni? Bogel dia semayang. Allah tak tengok luar-luar ni, kata dia. Yang penting dalam. Itu gila pula nama. Kan? Itu tak betul pula. Memanglah dari sudut syariatnya luaran ni kena jaga. Auratnya itu syariatnya. Dari sudut hakikatnya dalaman hati kita ni nak kena jaga. Bagaimana menyucikan jiwa manusia? Manusia tidak akan temui cara menyucikan jiwa melainkan dengan jalan yang tunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan jalan ibadahnya. Jalan ibadah ni banyaklah, ada ibadat yang wajib, ada ibadat yang sunat. Semua jenis ibadat yang kita kerjakan itu matlamatnya tazkiyah. Semua ibadat yang kita buat matlamatnya adalah tazkiyah, penyucian jiwa. Semayang yang kita kerjakan tujuannya tazkiyah, menyucikan jiwa kita. Kesannya Allah kata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semayang mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Puasa yang kita kerjakan Allah kata la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa. Matlamat ibadah penyucian jiwa manusia. Makin banyak ibadah yang manusia kerjakan, semakin berkesan ibadah itu, semakin suci jiwa manusia tersebut. Namun kalau banyak ibadat yang dikerjakan, makin kotor jiwanya, mungkin ada kelemahan pada ibadat yang dia kerjakan sebenarnya. Sebab itu yang paling penting sekali adalah bagaimana ibadah ini kesannya pada jiwa kita, membentuk jiwa kita yang benar-benar merasa diri hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni tuan-tuan boleh jaga 3 penyakit. 3 penyakit hati ni pun jadilah. 3 penyakit hati. Besok di akhirat dicampak ke neraka bukan sebab sakit jantung, bukan sebab darah tinggi, bukan sebab kencing manis. Ni kenapa masuk neraka ni pakcik? Dulu kencing manis, kata dia. Allah, kesian. Ni darah tinggi, kata dia. Darah tinggi, kencing manis tidak menyebabkan kita masuk neraka. Jangan takut. Kena potong kaki dia. Kenapa pakcik? Kencing manis. Kesian. Masuk neraka sebab kencing
kencing manis. Tak. Penyakit fizikal tidak menyebabkan kita masuk neraka. Penyakit fizikal cuma menyebabkan kita mati jasad. Tapi penyakit jiwa mematikan jiwa, mencampakkan kita ke dalam api neraka. Sebab itu tuan-tuan, disebut oleh Mubarak seorang tabi'in, jaga 3 perangai, jaga 3 penyakit. Jangan hinggap dalam hati kita. Kalau ada 3 penyakit ini, inilah 3 punca penyakit hati manusia paling besar. Pertama sekali penyakit apa? Disebut sebagai kibir. Penyakit pertama, penyakit hati manusia ni adalah kibir. Kibir ni apa? Sombong. Kenapa sombong? Kerana dikatakan bahawa sombong ini dosa yang pertama makhluk kepada Allah Ta'ala. Siapa yang mula-mula buat dosa sombong? Iblis laknatullah. Ketika mana Allah memerintahkan wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara. Enggan dan sombong. Iblis kata apa? Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Dia Adam buat daripada tanah, aku buat daripada api. Api dengan tanah, hebat api lagi, tahu tak? Kata dia. Macam tu lebih kurang. Dia terlupa yang dia api Allah buat, yang Nabi Adam tanah pun Allah buat. Kedua-duanya berasal daripada Allah. Allah yang menciptanya. Tak ada nilaiannya api ataupun tanah. Dua-duanya makhluk Allah. Sama lah macam kita, tuan-tuan. Tak ada bezanya kita ni, semua sama je. Cuma bezanya saya duduk atas kerusi, tuan-tuan duduk bawah, tu je beza. Kalau semua nak duduk atas kerusi, siapa lah nak ceramah? Siapa lah nak dengar ceramah? Tak ada beza. Sebab itu Islam tidak pernah meletakkan nilai perbezaan manusia pada perkara di luar kemampuan manusia untuk mengusahakannya. Paras rupa luar kemampuan kita nak usahakan. Allah dah jadikan muka kita macam ni, nak macam mana? Dapat tepek macam ni dah muka bulat, lonjong, pek sogi, petak, dah macam ni rupa dia. Nak tukar macam mana? Mana boleh tukar? Tak boleh tukar. Apa warna kulit Allah tak pernah jadikan sebagai nilai perbezaan manusia. Dah lahirnya hitam, nak buat macam mana? Minum air soya roket 3-4 tong, hitam juga keluar. Nak macam mana? Ini luar usaha manusia. Keturunan. Jadi keturunan apa ni bukan kerja kita. Tuan-tuan dulu nak lahir boleh pilih keturunan apa? Tengok, ni keturunan apa ni? Ini semua keturunan panglima ni. Ambil ini yang panglima ni aku nak. Yang ni, ini keturunan pengocut ni, pengocut hangit, kata dia. Yang pengocut ni tak nak, aku nak keturunan panglima, kata dia. Tak boleh pilih. Bangsa apa kita pun tak boleh pilih. Boleh pilih kau nak jadi bangsa apa? Pilih sendiri. Tak best lah jadi Melayu ni. Ingat nak jadi orang putih ya? Mana boleh? Ini semua kerja Allah Ta'ala. Allah yang menentukan. Termasuk jantina. Allah dah tentukan laki atau perempuan, zakarin au untha. Allah dah tentukan laki atau perempuan. Pun tak boleh nak pilih dan tak boleh nak ubah. Sodap-sodap jadi laki, boring pula jadi laki ni. Jadi perempuan lah, kata dia. Perempuan pula boring-boring jadi perempuan ni, jadi lelaki lah pula. Tak boleh. Sebab itu suatu yang tak boleh ubah. Itu adalah merupakan ketetapan daripada Allah. Tapi yang boleh kita ubah apa? Hati kita, jiwa kita, amal kita, ilmu kita, takwa kita, yang tu boleh dipertingkatkan. Itu yang pertama. Dosa makhluk kepada Allah Ta'ala, penyakit hati yang pertama yang paling berbahaya adalah sombong. Kata Imam Ghazali, manusia ni boleh jadi sombong sebab apa? Pertama sebab parah rupa. Yang kedua sebab keturunan. Ini sudah sebab nak sombong. Yang ketiga sebab harta. Yang keempat sebab ilmu. Yang kelima sebab pengikut. Ni ramai pengikut ni pun boleh sebab jadi sombong. Yang keenam sebab pangkat. Ada pangkat yang hebat, ada pangkat yang besar. Ingat tuan-tuan dalam dunia ni semua benda ada ajal, termasuk pangkat. Pangkat tu pun ada ajal. Ajal tu makna tempoh lah. Dia tak selamanya. Kalau jadi pengarah ni tak selamanya jadi pengarah kan. Umur 60 tahun kan penjen. Agak-agak lepas umur 60 tahun orang panggil pengarah lagi tak? Tak ada lagi dah, ada penjen 61. Duduklah colah-colah surau ujung-ujung duduk.
Ngopi. Contoh, bukan orang sini, orang tempat lain. Mengarah. Waktu jadi pengarah, bukan kami sombong, kami act lagi. Tak botol sikit kono, tak botol sikit kono. Dah penjen? Orang panggil pengarah lagi tak? Minta maaf lah tuan-tuan. Sebab itu manusia ni dihormati bukan kerana pangkat dia. Manusia ni tak dihormati kerana pangkat dia. Kalau dihormati kerana pangkat, habis pangkat, hilanglah penghormatan pada manusia begitu. Tapi manusia ini dihormati kerana tawaduknya, kerana ilmunya, kerana amalnya, itu yang dihormati. Sebab itu hari ini kalut semua. Jadi kalut. Sebab apa kalut? Sebab yang ada kuasa ni hari ini tak ada pengaruh. Yang tak ada kuasa pula ada pengaruh. Tu dia pening kepala tu. Dia balonnya Ustaz Azhar Idrus baru ni. Dia kata Ustaz Maharaja Lawak, kata dia. Ustaz Azhar Idrus dia kata Ustaz Maharaja Lawak. Dia balonnya artis-artis yang berhijrah ni. Dia kata Ustazah Mi Segera. Kau Ustazah Segera, macam itulah lebih kurang. Di balonnya yang artis berhijrah ni Ustaz Segera, Ustazah Segera. Dia ustazah yang dah terondam lama. Lama dah terondam dia. Tu terondam tak? Masuk dalam air lah. Jadi dia marah ni. Ustaz Azhar Idrus dia marah. Ustaz ni artis-artis yang berhijrah dia marah. Saya di Negeri Sembilan baru ni 2 minggu lepas. Sepatutnya Syekh Nuruddin yang tuan-tuan kenal, Nuruddin Al-Banjari, patutnya ada satu program buat di masjid negeri bersama dengan ulama Nusantara. Bila Jawi keluarkan surat arahan tak benarkan Syekh Nuruddin di wilayah, tiba-tiba Negeri Sembilan pun batalkan program dengan Syekh Nuruddin. Batal. Saya kata, sejak bila pula Negeri Sembilan masuk wilayah persekutuan? Ini arahan untuk wilayah, kenapa Negeri Sembilan nak ikut? Lalu dijawab oleh Menteri Besar Negeri Sembilan. Dia kata, ini arahan JAKIM, kata dia. Dia pun tak ada beza, mana JAKIM, mana Jawi. Jawi ni wilayah, JAKIM ni kebangsaan. Dan walaupun JAKIM keluar arahan, tak boleh panggil Syekh Nuruddin, kuasa agama duduk pada negeri. Negeri boleh keluarkan tauliah pada siapa yang dia nak. Negeri boleh tarik tauliah pada siapa yang dia nak. Kuasa agama di Malaysia ni kuasa negeri. Bila kita balon, tuan-tuan, kelang kabut nak jawab. Isunya apa Syekh Nuruddin tak dibenarkan mengajar ni? Isunya pengaruh. Syekh Nuruddin ni kalau orang tanya dia jawab luwih. Haram. Dia tak reti pada pandangan saya. Tuan-tuan pergi tanya Tuan Syekh, apa pandangan Tuan Syekh pasal GST? GST pergi tanya Tuan Syekh tu. Tuan-tuan padan lah sikit, tanya saya okey lah. Tanya Syekh Nuruddin, Tuan Guru, apa pandangan Tuan Guru mengenai GST? Dia jawab luwih ya. Cukai dalam Islam, bagian. Kesimpulannya haram, macam dia. Dia itu. Dia tak ada nak menurut, tak ada menurut lah. Dia dengan Allah Ta'ala je lah. Jadi pandangan-pandangan dia yang semacam tu, dan dia semakin berpengaruh. Yang paling dibimbangi sekarang ni adalah bila yang tak ada kuasa ni ada pengaruh, yang berkuasa ni tak berpengaruh. Ni pening kepala. Yang ada kuasa ni nak bagi orang ramai datang, kono sediakan limoti, tupi, t-shirt, tapau, teket. Lepas tu ada duit duit. Apa namanya apa? Duit tip dia. Ada 5 ni barulah ramai orang datang. Tak ada. Ustaz Azhar terus buat kuliah. Tambang sendiri. Lepas tu parking jauh-jauh. Hujan tak hujan, orang datang juga. Lepas tu datang pula tabung derma pula. Masuklah dalam tabung derma lagi. Tuan-tuan ingat tak pening kepala ke? Saya kalau ada kuasa pun saya tengok orang yang tak ada kuasa ni berpengaruh, saya pun risau. Kalau saya lah, padan dia lagi risau lah. Lagi risau. Jadi macam mana cara nak menyekat? Cara nak menyekat ni bagi gambaran-gambaran negatif. Yang ni Mi Segera lah, yang ni Maharaja Lawak lah, macam-macam. Dah Tuan Guru yang macam mana dia nak? Ustaz Azhar Idrus mengajar, dia kata Maharaja Lawak. Tuan Guru Syekh Nuruddin mengajar dengan ilmiah, tak dibauri. Agak-agak Tuan Guru macam mana dia nak kat ni?
Sonya, Assalamualaikum warahmatullahi, diam. Habis 8.40, Wassalamualaikum warahmatullahi. Agak macam tu lah. Jangan cakap apa-apa. Tak pun cerita yang, yalah, yang sonok-sonok lah. Janganlah balun-balun Ustaz. Yang sonok-sonok. Apa yang sonok? Cerita rumah tangga, cerita laki bini. Jadi tuan-tuan nak mengeratkan hubungan suami isteri, tuan-tuan, kata dia, tiap-tiap pagi minum teh secawan, kata dia. Contoh lah. Polok 3 kali sebelum pergi kojo. Itulah cerita tu. La ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Kalau setakat tu ya tuan-tuan, dia baru ada satu step yang baru tu. Agama ni menyeluruh, luas, bukan hanya berkait rapat dengan persoalan rumah tangga saja. Ini selingan. Apa saya nak cerita ni saya pun dah lupa dah. Situ pula pergi. Yang kedua, penyakit hati yang kedua adalah tuan-tuan adalah tamak. Apa dia? Tamak. Tamak ni, yalah, walaupun kita tak boleh sebut dosa, sebab Nabi ni dia tak berdosa. Nabi ni maksum. Kesalahan yang pertama yang dibuat oleh manusia kepada Allah adalah dosa tamak. Bila Nabi Adam, Allah sebut wala taqraba hadhihi syajarah, jangan hampiri pokok ni. Pokok yang dinamakan dengan khuldi. Bukan pokok tu nama khuldi, tapi dikatakan oleh iblis. Iblis menjenamakan ia sebagai khuldi. Khuldi ni maksudnya kekal. Khulud, kekal. Kata iblis, wahai Adam, kalau kau makan pokok ni kau akan kekal dalam syurga, tak keluar-keluar, kata dia. Allah tak bagi kau makan sebab Allah nak keluar kau, baik kau makan, kata dia. Ni iblis punya taktik. Dia tukar jenama, dia tukar nama. Jadi nampak macam tak haram lah bila dah tukar jenama ni. Sebut arak nampak macam haram. Kita tak menyediakan arak, cuma kita menyediakan minuman keras, kata dia. Kan nampak macam tak haram bunyi tu. Minuman keras, ada yang lembut, ada yang keras. Jadi siapa nak lembut, minum yang lembut. Nak keras, minum yang keras. La ilaha illallah. Tukar istilah. Nak mengelakkan kemalangan ini daripada lebih banyak berlaku, kita tukar perkataan kemalangan kepada kecelakaan. Jadi mulai hari ini dah tak ada kemalangan yang berlaku, yang ada hanyalah kecelakaan. La ilaha illallah. Sonang botu kerja jadi menteri Malaysia ni. Tukar istilah. Tukar-tukar istilah. Yang lagi sedap apa dia? Saya baca satu sobat, tajuk dia apa? 12 premis judi haram diserbu. La ilaha illallah. Kita kata sejak bila pula judi ada kategori haram dengan halal? Baca balik. Tak ada lesen. Tak ada lesen, haram. Ada lesen, halal. Jadi judi yang tak ada lesen ni, judi haram yang haram. Yang ada lesen ni, judi halal yang haram. Agak lah. Kan? Ya Allah ya Rabbi. Itu apa alasan yang bila Piala Dunia ke dulu nak diberikan lesen untuk keluarkan lesen judi bola? Alasannya apa? Kita nak mengawal orang yang berjudi ni supaya dia berdaftar. Berjudi tak salah, tapi kena daftar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuan-tuan, itu isu maknanya salah ni kalau tak ada lesen. Kalau berlesen, falyatafaddal mashkura. Silakan. Tak ada masalah. Judi atau tonggeng lah, tapi dengan syarat berlesen. Sebab bila berlesen ada hasil. Pula macam tu. Ini soalnya lah. Jadi diistilahkan. Kan? Bila diistilahkan tu dia nampak macam tak berapa nak haram pun lah. Dia nampak macam tak berapa sensitif. Orang Melayu ni tuan-tuan, dia yang haram sensitif satu dia tinggal lagi. Babi dia tinggal. Hak lain tak ada dah. Babi ni jangan cakap melinteh, sebut pun dia jijik lah. Ustaz ni banyak bona sebut babi. Marah betul dia. Sebab itu bila Cadbury disahkan, bukan disahkan, dikatakan ada sedikit kandungan campuran yang ada disahkan, ada kandungan balik bayar tu. Orang Melayu ni begitu sensitif sampai tak makan Cadbury sampai ke hari ni. Sampai ke hari ni tak makan Cadbury. Cadbury terpaksa buat satu iklan, Tok Lobai balik tang surau, bawa balik Cadbury ni, tengok apa yang ayah bawa balik, kan?
Tok Lobai pun balik daripada surau, takkanlah balik surau menipu orang kan. Balik masjid takkan tipu orang kan. Bawa balik daripada masjid, tengok apa yang ayah bawa, teh. Pop teh, coklat Cadbury. Kami seronok anak. Orang rumah terperanjat, bang, bukankah? Kata dia kan. Terpaksa guna sentimen agama juga. Nak merodorkan balik semula kebimbangan orang terhadap perkara tersebut. Saya yakin mungkin jualannya merudum. Merudum jualannya. Sebab sensitifnya orang Melayu terhadap babi ni. Jangan ambil kau kan. Tapi cuba sebut rasuah. Rasuah ni macam mana orang goli tengok rasuah ni? Bila sebut rasuah dekat orang kampung lah tuan-tuan, agak-agak sama jijik tak macam babi ke? Tak ada. Ini rasuah yang berlaku ni. Dia relax ke? Oh, rasuah. Yalah, dia duduk kat situ, dia makanlah. Kita pun kalau duduk, kita pun balon, kata dia. Dia tak berasa yang rasuah tu jijik. Ketirisan, kita sebut ketirisan yang berlaku. Sebut soal ketirisan yang berlaku, pecah amanah yang berlaku, dia tak jijik. Sorry lah. Orang Melayu ni dia tak sensitif bab-bab pecah amanah, ketirisan, rasuah. No, minta maaf. Aku orang Melayu, aku tahulah. Orang kampung, tak laku lah tuan-tuan. Sentimen agama ni lagi kuat daripada sentimen amanah ni. Walaupun agama dengan amanah ni tak boleh. Sebab itu bila dia main isu kalimah Allah, dia lebih cepat menjontik hati orang Melayu daripada menceritakan tentang ketirisan. Kita sebut ketirisan, tak laku. Dia sebut mudah aja. Jangan main-main, nanti kau nak tukar, nanti kalimah Allah orang kafir boleh pakai, kata dia. Oh iya ke? Sok masjid orang kafir kongsi dengan kita, kata dia. Oh iya ke? Langsung tak jadi, nak pilih yang lain. Yang lama ialah ustaz, kata dia. La ilaha illallah. Ni, sensitiviti agama ni. Saya orang Negeri Sembilan, saya tahulah tuan-tuan. Duduk Negeri Sembilan. Gelombang tu dah hebat dah. Last punya gelombang, dia main sensitiviti agama. Orang Melayu ni bab agama sensitif sungguh. Walaupun dia tak semayang, tapi bab agama jangan main. Kita kata masjid besok nak kongsi dengan orang kafir ni, orang kafir boleh pakai masjid. Korang hajar betul, kata dia. Kau semayang tak? Tak, tapi dan marah, kata dia. Ni hebat tak hebat sensitiviti dia benda-benda yang semacam tu. Subhanallah. Jadi ni tak habis pula cerita ni kan. Bila mana Nabi SAW, bila mana berlakunya pujukan daripada iblis ini, akhirnya Nabi Adam makan. Nak pesannya tuan-tuan, bila bondo yang halal ni kita nak ambil lah. Yang hak kita ambil, tak ada masalah. Tapi bila sampai tu tahap yang bukan hak kita, yang dilarang, itu namanya tamak. Brim. Memang ada nama kita kat situ, pergilah ambil. Yang tuan-tuan baik warak sangat, apa hal? Minta maaf Ustaz. Ini brim-brim ni rasuah ni, kata dia. Yang pergi anggap rasuah baik apa? Balon ni lah. Ambil sebab nama kita ada, hak kita lah tu. Dia baik warak pula, tak boleh Ustaz, tak boleh. Ini syubhah. Kalau syubhah ambil bagi kat saya, tak ada masalah tu dah. Tamak. Yang ketiga, dosa yang ketiga ataupun penyakit hati yang ketiga namanya penyakit hasad. Hasad ni dosa yang pertama berlaku di atas muka bumi Allah Ta'ala ni. Apa dia? Hasad. Hasad ni bahasa Arab. Bahasa Melayu, dengki. Orang Melayu ni dua-dua bahasa pakai. Melayu pun pakai, Arab pun pakai. Dia jadi apa? Hasad dengki. Punya busuknya hati orang Melayu ni, dua-dua bahasa kena pakai. Betul tak? Subhanallah. Kau tuan-tuan tak Melayu? Macam tak ngaku ya? Sebab tu ada pepatah kata, kalau tak kena kayu, kayu lain tak tumbang. Kalau tak kena Melayu, Melayu lain tak tumbang. Yang tebang pokok tu, kapak. Ulu kapak tu apa? Ulu kapak tu kayu. Kayu lah tumbang kayu. Betul kan? Allah. Biasanya hasad ni dia berlaku level yang sama. Orang jual roti canai, dia dongki dengan orang jual roti canai. Lobai, dongki sama lobai. Kita duk fikir juga, siapalah dongki dengan lobai ni? Tengok-tengok lobai juga. Yang buat kojo gam lobai ni siapa? Tuan-tuan faham tak lobai ni apa? Ustaz lah, ustaz. Negeri Sembilan panggil lobai ya. Dah balik lobai kau dah. Lobai tu anak ngaji sekolah agama dah tu. Lobai, dia panggil lobai. Dia tak ada panggil Fadilatul Syekh dah. Dia panggil lobai ya.
Yang buat gam-gam lobai ni mengajar ni siapa? Lobai lah Nyoko John kan. Saya di Negeri Sembilan pun ada beberapa tompek tak boleh masuk. Saya kata apa hal pula tak boleh masuk? Rupanya ada lobai Nyoko John pun. Ya sah betul lobai ni. Dia tak nak ngajar. Kita nak ngajar tak diberi. Kau ngajar betul dia ni. Tapi tak apalah kan. Dia bila cancelkan kuliah kita ni, kita sama ada kuliah tompek lain ataupun itulah dia malam kita berehat. Dia tak macam ustaz kat Selangor ni, ponek tuan-tuan, tiap-tiap malam mengajar. Masjid surau semua boleh masuk, tiap-tiap malam ponek. Bila tak ada ustaz, kelang kabut cari ustaz sampai Seremban cari ustaz. Punya dahsyat di Selangor ni. Negeri Sembilan yang ada dia cancel lah. Lagi hebat lagi, cancel lah. Relax ya. Ustaz tu tak boleh dah, jangan. Yang mengenselkan tu pula, bukan nak kata apa lah, kok lagi tinggi ilmu tahan dia sikit. Kita akan tengok mana pula dapat report yang kita mengajar macam ni. Yang datang kuliah tuan-tuan 6 orang. Datang kuliah 6 orang. 3 orang kojak bangun buang air. Dia jenis tak boleh koncing tak laweh lah apa ni, jenis tak boleh lama-lama duduk ni, koncing manis apa semua ni. Kojak bangun beli air, kojak bangun beli air. Yang duduk ni 3 orang ya, yang betul-betul duduk 3 orang. Yang 3 orang tu 2 orang tu lolap lah tu. Adalah seorang tu tunggu dongah. Tengangur betul dia dongah. Bila kita baik lawak tak digolak pula deh. Sonyam, pak cik ni suka ke tak suka? Sudah kuliah kita tanya. Pak cik duduk depan tu kenapa macam tak suka ya saya ceramah? Dia tu pokak ustaz kata dia. La ilaha illallah. Siapa yang dongah kuliah saya ni? Tu bayang. Dalam pada tu report full lah tu. Report apa yang kita sebut tu full lah tu. Dalam pada lolap-lolap tu report full tu. Yang ambil kerja, ustaz tu sebutnya, ustaz tu sentuhnya. Oi saya kata, dahsyat betul. Sambil lolap dia merakam muka. Dahsyat sungguh. Saya agak ilmu ni orang Selangor lu ada lagi sebenarnya. Ketua orang belajar orang Negeri Sembilan tu. Dia punya maqam tinggi tu. Subhanallah. Doa asad. Kan? Allah. Saya diajar oleh guru saya, dia kata apa? Bila kita nak asad dengan orang ni, dia kata, kita tengoklah orang yang lebih bawah daripada kita. Berdasarkan hadis Nabi, unzur ila man asfala minkum. Tengok orang lagi bawah. Jangan tengok orang lagi atas. Makin atas kita melihat manusia, makin hasad kita pada nikmat yang dia dapat. Orang yang hasad ni disebut dalam kitab Tazkiyatun Nafs kalangan Syed Hawa, adalah orang yang tidak beriman dengan qada dan qadar. Kenapa tuan? Sebab setiap nikmat Allah agihkan sesuai ikut hamba dia. Bila kita tak perhati dengan orang tu dapat, kita tak dapat, itu tanda kita mempertikaikan takdir Allah Ta'ala. Allah dah bagi dia, tak bagi kita. Itu ketentuan Allah, bukan untuk kita. Dan kita kena ingat, makin banyak nikmat kita dapat di dunia, makin banyak soalan Allah tanya di akhirat. Makin sikit nikmat yang orang tu dapat, makin ringan hisapnya nanti dia di akhirat. Takut apa? Tuan-tuan, ada roadblock, polis tahan lori dengan basikal. Lori ni polis tanya, bukan main banyak. Soalan saja setengah jam, belum saman lagi. Soalan untuk lori ya setengah jam. Basikal dia lalu roadblock, dia pula tanya polis, tak nak tahan. Polis kata, jalan pakcik basikal jalan, jangan banyak cerita. Tak tahan, jalan pakcik. Okey, dia pun jalan. Pasal bebannya tak banyak. Sebab itu tuan-tuan, bila orang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk dapat sesuatu, tak perlu kita hasad, kerana Allah telah memilih layak dan sesuai dengan keadaannya. Kita tak dipilih, sesuailah keadaan kita tu. Kenapa perlu hasad? Oh tak boleh ustaz, dia tak layak ustaz. Dia memang tak layak. Siapa yang layak? Saya. Padan apa? Allah bagi kita ni sesuai dah kedudukan. Sebab itu setiap benda yang berlaku tu ada hikmah dia, yang kita boleh kaji bila dah berlaku. Bila Allah menentukan, ia sesuai dengan keadaan dari kita. Baik. Jadi itu di antara hikmah pengutusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya mukadimah ni belum cerita lagi. Saya nak cerita berkenaan dengan rahmat kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut Nabi ni wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi ni rahmat untuk sekalian alam. Kita selalu bicara tentang kesempurnaan Rasul.
Nabi Muhammad Rasul sempurna, memang sempurna. Nabi ini sempurna kejadian, sempurna akhlak, sempurna perbuatan, sempurna perkataan. Ada 4 kesempurnaan. Ini disebut oleh para ulama mengenai Nabi. Nabi sempurna akhlak, sempurna kejadian, sempurna perkataan, sempurna perbuatan. Kejadian Nabi sempurna. Kita baca dalam selawat kan. Anta syamsun, anta nurun. Anta nurun, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Marra'a wajhaka yas'ad. Kejadian Nabi ini kita baca dalam selawat kita apa? Marra'a wajhaka yas'ad. Mana dia? Siapa yang melihat wajahmu akan rasa bahagia. Siapa tengok wajah Nabi akan yas'ad, bahagia. Subhanallah. Agak-agak dalam surau ni tuan-tuan, tengok muka siapa yang tuan-tuan bahagia? Tengok yo bahagia. Tengok yo bahagia. Confirm tengok saya tak bahagia lah. Ni dah sampai kuapa lah ni kojo ni, kata dia, dah nak habis dah, kata dia, dapat poin pula deh, kata dia. Nabi, sahabat tengok muka Nabi ni, sebenarnya sahabat tengok bulan purnama. Aku tengok Nabi lagi cantik daripada bulan purnama. Subhanallah. Tiap-tiap kali maulid, orang akan cerita tentang kesempurnaan Nabi. Orang akan cerita tentang kesempurnaan jasad Nabi, kesempurnaan kejadian Nabi. Betul, tak nafikan, memang Nabi sempurna. Akhlak perbuatan Nabi sempurna, perkataan Nabi sempurna. Tapi kita terlupa, rahmatan lil alamin itu juga bukan hanya kesempurnaan Rasul, tetapi juga kesempurnaan risalah yang dibawa oleh Rasul. Rasul dah wafat. Allah sebut dalam Quran Nabi wafat. Disebut dalam suratul Ahzab. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Nabi ini telah wafat dan telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Tapi yang kekal sampai hari ini adalah risalah. Yang ni yang kita nak tonjolkan dalam kehidupan kita. Yang kita nak tonjolkan dalam masyarakat kita. Rahmat dalam risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam ini rahmat, tapi cerita saja tak jadi, dia kena buat baru nampak rahmatnya. Islam agama yang adil, tonton bersyarahlah 1/2 jam, berceramahlah 1 jam. Islam agama rahmat, 1 jam kita ceramah, bombam. Habis ceramah makan kambing, makan lembu, makan kambing kau balik. Apa dia faham? Itulah. Tapi kita melaksanakan risalah yang ditinggalkan oleh Nabi. Berapa ramai orang yang dapat nikmat daripada rahmat risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berapa ramai yang bukan Islam tertarik untuk masuk agama Allah Taala ini. Ini rahmat. Ini kita akan bincang lain insya-Allah. Tunggulah kalau ada ustaz lain yang kosong. Insya-Allah kita akan datang lagi insya-Allah. Itu pun tunggulah lama-lama sikit, tunggu dah lupa-lupa baru panggil balik. Kalau copek bonak, lah ustaz hari tu lagi, kan? Jadi bersama dengan saya tuan-tuan, di belakang sana ada, saya dah bawa himpunan doa daripada Al-Quran dalam beg warna kuning kat belakang tu. Kalau lepas semayang tuan-tuan boleh ambil, insya-Allah banyak jumlahnya tu. Kalau tak cukup saya akan tambah lagi. Saya ada buka satu pusat pengajian di Negeri Sembilan di Seremban, pusat pengajian Imtiaz nama dia, ataupun Imtiaz Tarbiyah Center. Pusat pengajian saya ni saya jadikan platform untuk buat majlis-majlis ilmu dengan masyarakat. Dan kita buat antaranya 1 hari bulan nanti saya akan buat satu program motivasi percuma pada orang di Seremban. Kita buat percuma je. Tujuannya nak menarik. Kita bukan nak sangat anak dia datang, kita nak lebih mak bapak dia punya kehadiran tu. Anak-anak tu betul lah, anak-anak ni selalu program lah, mak bapak ni. Jadi kita buat percuma 150 orang, free. Dah lah free, percuma pula tu. Dan majlis-majlis ilmu yang lain kita buat dalam bentuk ada waktunya, kadang-kadang kita tak boleh nak masuk surau masjid, kita gunakan platform pasti untuk buat majlis ilmu. Kita gunakan platform rumah orang untuk buat majlis ilmu. Jadi platform-platform yang ada tu kita gunakan untuk buat majlis ilmu. Kita tak pernah buntu untuk menyebarkan ilmu ni dengan banyak wasilah dan kaedah. Surau masjid tak boleh masuk, tak apa, kita guna kaedah dan cara yang lain. Cuma kelebihan orang Negeri Sembilan ni, dia patang berkumpul, dia mesti nak batang berkumpul dia nak
Teh pula tak nak teh yang tak koruh, nak koruh pula tu. Tu koruh lah. Koruh ni teh susu lah. Mana boleh TO, apa barang TO. Kuang-kuang teh susu. Jadi perlu modal. Kadang bosa modal lekek makan tu ya. Ceramah muda Rasul, moleh lombu seko. Yang datang yang tak ramai pun, biar kuat dalam adalah 60-70 orang. Penceramah pun tak kisah siapa-siapa, yang penting lombu dah dapat. Dia tak kisah penceramah, yang penting lombu. Ni hebat bab makan memang tak kalah. Jadi kadang-kadang kita kena raikan juga bab makan. Jadi itu di antara modalnya lah. Jadi kalau tuan-tuan ada hajat nak menyumbang, tuan-tuan boleh ambil. Tak ada masalah. Kalau tak ada duit nak ambil pun ambil je lah. Himpunan doa di Al-Quran tu, tuan-tuan nak ambil je. Dalam tu ada nombor akaun. Bawah tu ada nombor akaun. Kalau dah bagi nombor akaun ni, tuan-tuan takkan RM3 bank in. Tak badan kan? Kurang-kurangnya 3 juta. Kurang-kurang kan? Saya tak agaklah berapa pun pulang tuan-tuan. Doa-doa di Al-Quran ni adalah doa-doa yang maksur. Kenapa kita ambil doa di Al-Quran? Sebab tuan-tuan, lafaz doa yang di Al-Quran ni lafaz yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita membacanya. Ada disiplinnya, ada adabnya sebagai seorang hamba dalam meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah sekadarnya dapat saya kongsikan pada malam ini. Mohon maaf banyak-banyak anda ada salah silap, yang baik datang daripada Allah, kurang lemah daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan apa yang sampaikan dapat memberi manfaat kepada kita bersama. Mohon maaf sekali lagi anda ada salah silap. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Wal Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.